Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat Jamaah Masjid Darul Ghufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam tafsir bertema, yakni episod yang ke-17. Pada awal surah Al-Baqarah terdapat sifat-sifat orang-orang yang bertakwa dan beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada bahagian pertama surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wila. Apakah hubungan kaitan rapat ataupun rabtu surah antara surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah? Kerana susunan tertib surah Baqarah terletak benar-benar selepas surah Al-Fatihah. Kerana ini secara susunan adalah tauqifi. Maknanya susunan tertib ayat-ayat daripada Allah, bukan susunan ijtihad Nabi SAW. Bukan Nabi yang buat, tapi dipandu oleh hidayat Allah. Tentunya ada hikmah kenapa ia disusun sedemikian rupa. Maka tema awal surah Baqarah ini, yakni sifat orang-orang yang beriman. 5 ayat pertama dalam surah Baqarah adalah berkaitan dengan sifat-sifat orang-orang yang beriman, muttaqin. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7 sifat orang-orang kafir. Adapun ayat yang ke-8 hingga 20 ialah sifat-sifat orang-orang golongan munafiqun. Dalam potongan yang merupakan surah yang paling panjang di dalam Al-Quran, kita dapati sifat-sifat pokok asasi beberapa golongan manusia yang dihadapi dakwah Islamiyah di Madinah Munawwarah, kecuali golongan Bani Israel yang terdapat isyarat yang begitu besar dalam kandungan surah Al-Baqarah. Adapun sifat-sifat orang yang bertakwa setelah menggambarkan 3 macam golongan manusia pada awal surah Baqarah dengan keadaan mereka, kejiwaan mereka, sikap-sikap mereka, dipanggil pula manusia golongan yang pertama, yakni al-muttaqin, kembali kepadanya, iaitu 6 sifat orang-orang yang bertakwa yang berjaya. Kembali kepada Allah Rabbal Alamin, pencipta yang satu, pemberi rezeki yang satu, tanpa sekutu dan tanpa tandingannya, serta pengatur alam Rabbal Alamin. Dalam surah Baqarah memang menerangkan beberapa golongan yang dimasukkan ke dalam surah Al-Fatihah, yang terdapat pada 5 ayat pertama tentang mereka yang golongan yang diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapakah golongan orang-orang yang dianugerahkan nikmat atas mereka? Ialah terdapat pada awal surah Al-Baqarah. Mereka diberi nikmat itu kerana sifat mereka, bukan kerana keturunan ataupun kedudukan mereka dan sebagainya. Oleh itu, kalau kita nak jadi seperti mereka ataupun mau mengikut jejak langkah mereka, maka kita kena berusaha dan berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Permulaan ayat dimulai dengan Alif Lam Mim. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat yang kedua. Syekh Mustafa Al-Maraghi mengatakan, kata-kata kitab di sini adalah isim, yang bererti sesuatu yang ditulis seperti ukiran,
huruf-huruf yang menunjukkan arti tertentu. Yang masyhur ialah Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengukuhan mukjizat terhadap risalah yang dibawa. Begitu juga ulama mengatakan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang berputus-putus pada awal Al-Quran. Wa tasdiruha bihadhil huruf al-hijaiyah yujzabu anzar al-mu'ridin an hadzal Quran. Pendedahan surah dengan huruf-huruf hijaiyah yang berputus-putus adalah untuk menarik perhatian mereka yang berpaling daripada Al-Quran. Dan ketika ia mengetuk pendengaran pada awal pembukaan surah-surah, lafaz-lafaz yang tidak menjinakkan pada pembicaraan mereka, tentu tidak akan menarik perhatian mereka. Maka itu hikmah Allah yang maha bijaksana, dimulai surah-surah ini dengan huruf-huruf hijaiyah untuk menarik perhatian mereka. Zalikal kitab, dengan disebutkan kalimat tersebut, Syekh Mustafa Al-Maraghi berkata ia menunjukkan satu isyarat bahawa Nabi SAW tidak diperintahkan mencatat sesuatu pun daripada Al-Quran. Isyarat yang kedua menunjukkan Al-Quran itu bukan karangan atau rekaan Nabi SAW. La raiba fihi, berarti tidak ada syak dan ragu-ragu atau tidak ada rasa kekhawatiran. Dikatakan syak kerana gejala ini melahirkan keresahan dan menghilangkan ketenangan jiwa apabila manusia mempunyai syak dan wasangka. Zalikal kitab, yakni Al-Quran. Pendapat pertama mengatakan Allah menggunakan perkataan zalika untuk merujuk kepada Al-Quran, dan perkataan zalika bermaksud itu kitab. Sepatutnya kalau kita menggunakan akal merasakan kenapa digunakan zalika, kena menggunakan hadha, yakni ini, kerana Al-Quran ada di hadapan kita. Namun tidaklah sebagaimana yang kita andaikan. Allah tidak menggunakan hadzal kitab dan digunakan oleh Allah. Ini kerana apabila digunakan zalikal kitab pada tempatnya yang sepatutnya digunakan ini ataupun hadza dari sudut balaghah, menunjukkan ketinggian dan kehebatan, kerana Al-Quran itu datangnya daripada langit, sama ad-dunya, daripada atas bukan daripada bawah ataupun rekaan manusia. Pendapat yang kedua mengatakan perkataan digunakan zalika untuk mengejutkan hati manusia yang leka dan lalai dan mempunyai syak dan wasangka terhadap Al-Quran. Jadi perkataan yang digunakan zalikal kitab yang bermaksud itu, ini adalah kerana tidak ada kitab dalam bentuk mushaf yang digunakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kitab yang lengkap adalah Al-Quran yang berada di langit dunia ataupun dikatakan sama dunia, yang dibawa oleh Jibril alaihi salam. Perkataan zalikal kitab yang digunakan adalah merujuk kepada Al-Quran yang berada di Lauhil Mahfuz, yakni wahyu yang datang daripada langit. Maka bermulalah ayat kedua menyebut zalikal kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maka Allah menggambarkan 6 sifat orang-orang muttaqin mukmin pada awal surah Baqarah. Yang pertama, beriman kepada perkara-perkara ghaib. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, berinfak ataupun tunaikan zakat. Yang keempat, beriman kepada Al-Quran. Dan yang kelima, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi, yakni kitab Taurah, Zabur dan Injil. Wabil akhirati hum yuqinun, yakni yakin adanya kehidupan akhirat. Mereka yang mempunyai 6 sifat ini, maka Allah golongkan mereka sebagai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka itu atas petunjuk Tuhan mereka, dan mereka-mereka itulah orang-orang yang berjaya. Digolongkan sebagai orang-orang yang berjaya di dunia dan begitu lebih-lebih lagi di akhirat.
Para mufassirin berbeza pendapat dalam menafsirkan Alif Lam Mim sebagai pembuka surah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ayat yang kedua, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya dan petunjuk, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan ayat yang ketiga, walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Hudal lil muttaqin. Ayat ini disambung dengan hudal lil muttaqin. Hidayat kepada orang-orang yang bertakwa. Takwa dimaksudkan di sini adalah takut dan menjaga hukum dan larangan-larangan Allah. Mungkin timbul satu persoalan. Kenapa nak beri hidayat? Kenapa hendak beri hidayat lagi kepada orang yang sudah bertakwa? Patutnya kena diberi kepada orang-orang yang fasik. Jadi ulama kata lafaz muttaqin dalam ayat ini bukanlah bermaksud orang-orang yang sudah sempurna takwa mereka, tapi orang yang hendak menjadi orang yang bertakwa hakikiyan. Begitulah 6 sifat orang-orang yang bertakwa yang digolongkan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada pada petunjuk Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Jadi kalau seseorang itu ada keinginan untuk jadi orang yang bertakwa, maka Allah akan bukakan hatinya untuk mendapat iman dan hidayah. Apabila dia sudah percaya kepada Allah, tentulah dia akan mempelajari Al-Quran untuk mendapat petunjuk yang sempurna. Petunjuk yang ada di dalam Al-Quran ini adalah diberi kepada orang-orang yang sudah mempunyai tauhid dan telah yakin dengan mengucapkan 2 kalimah syahadah. Dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan taqwa yang selalunya diterjemahkan sebagai takut, tapi ia tidak tepat terjemahannya. Kerana kalau kita maksudkan takut sahaja dan perkataan lain boleh juga digunakan khauf. Tetapi namun takut di sini ataupun khauf di sini disertai dengan raja. Takut kemudian meletakkan harapan. Takut dan malu ataupun segan, itu dipanggil haibah. Takwa ini boleh diartikan sebagai orang yang berhati-hati dalam kehidupannya. Sebagaimana contoh apabila Umar Ibn Khattab bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Ubay. Maka Umar berkata, "Wahai Ubay, jelaskanlah kepadaku apakah yang dimaksudkan dengan takwa." Maka Ubay berkata, "Wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau melewati jalan yang penuh dengan ranjau duri-duri?" Umar menjawab, "Ya." Ubay berkata lagi, "Apa yang sepatutnya engkau lakukan?" Dia berkata, "Aku akan berhati-hati dan berupaya menghindari dan berhati-hati agar pakaianku tidak terkait dengan duri dan koyak." Maka Ubay berkata, itulah sebenarnya takwa, yakni orang yang sentiasa merasa cemas dan berhati-hati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Maraghi, hudal lil muttaqin adalah petunjuk. Jika dikaitkan dengan para muttaqin berarti menunjukkan pengertian lurus. Itu yang kita sentiasa berdoa 17 kali setiap hari di dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami. Berilah kami hidayat. Dan tetapkanlah kami pada jalan yang lurus ini, yakni jalan Al-Quran. Sebab yang bukan hanya huda tetapi adanya pertolongan ataupun kekuatan untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran dan petunjuknya. Hal ini kerana para muttaqin akan mengambil daripada nurul Quran sekaligus menjadi petunjuk dan pedoman hidup mereka. Adapun pengertian al-huda untuk selain muttaqin hanyalah mengandungi pengertian yang menuju kebaikan sekalipun mereka tidak mengambil manfaat daripada hidayah Al-Quran. Maka seterusnya begitulah keadaan sebagian ada yang tidak mahu mengambil hidayah Al-Quran sebagai pedoman, sebagai panduan hidup mereka. Namun demikian tidaklah bererti
bahawa Al-Quran itu bukan petunjuk yang sebenarnya, tetapi hati mereka yang ada penyakit. Umpamanya contoh, matahari itu sentiasa tetap menyinari, sekalipun orang-orang buta tidak melihat sinarannya. Begitulah keadaan orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Hudau di sini kepercayaan tetap di dalam hati, hanya Allah sahaja yang mampu mencetuskan iman ke dalam hati hamba-hambanya. Sebab itu firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau cintai. Man yudlilillaha fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada hidayat baginya. Maka seterusnya kita lihat hadis dalam riwayat Ibnu Majah dan begitu juga Al-Tirmizi, Atiyah Sa'ad berkata kepada Nabi SAW, berkata Nabi SAW bersabda, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bih hadaran mimma bihi ba'as. Yang bermaksud tidaklah akan sampai seorang hamba itu kepada darajat orang-orang yang muttaqin sehinggalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak mengapa, walaupun ia bukan haram, tetapi mungkin syubhat, tetapi oleh kerana berhati-hati jangan sampai jatuh kepada perkara-perkara bahaya ataupun haram. Sebagaimana hadis yang jelas dalam kitab Matan Arba'in, riwayat daripada Nu'man ibn Bashir, Nabi SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umuru mushtabihat. Sesungguhnya halal itu terang dan jelas. Wa innal harama bayyin, dan haram, perkara-perkara yang haram terang dan jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara syubhat. Maka hendaklah sentiasa berhati-hati. Begitu juga dalam hadis seorang sahabat mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallul arham wa silul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis sahih daripada Imam At-Tirmizi, yang bermaksud, wahai manusia, sembarkanlah salam dan berikanlah makan kepada golongan fakir dan pereratkanlah silaturahim. Bangunlah di waktu malam ketika manusia tidur. Nescaya engkau akan masuk syurga dengan selamat. Hadis Imam Tirmizi sahih 845. Begitu juga di antara contoh-contoh para sahabat yang termasuk golongan muttaqin, Nabi SAW terus memberi rangsangan kepada Saidina Ali dengan pertanyaan, bagaimana pula kamu wahai Saidina Ali? Maka dia menjawab, aku juga cintakan 3 perkara. Yang pertama, memuliakan tetamu. Yang kedua, berpuasa di musim panas dan memukul musuh dengan padangku. Kemudian Rasulullah SAW bertanya pula kepada Abu Dhar, ya Abu Dharrin, apa yang kamu suka di dunia ini? Berkata Sayyidina Abu Dhar, aku suka 3 perkara di dunia. Yang pertama, merasa lapar. Yang kedua, sakit. Dan yang ketiga, mati. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kenapa wahai Abu Dhar, kamu suka kepada 3 perkara itu? Berkata Abu Dhar, aku sukakan lapar kerana untuk membersihkan hatiku. Aku sukakan sakit kerana untuk mengurangkan dosaku, kerana apabila Allah timpakan sakit, ia merupakan kafarah. Dan yang ketiga, aku sukakan maut kerana untuk bertemu Tuhanku. Itulah yang dikatakan, faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat yang terakhir dalam surah Al-Kahfi. Dan barang siapa yang mengharap-harapkan pertemuan dengan Rabbnya, maka kerjakanlah amal-amal salih. Begitu juga kata Said Qutb ataupun Sahibuz Zilal dalam menafsirkan
sikap orang-orang yang muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Pertama, bagi orang-orang yang bertakwa ialah kesatuan perasaan yang positif dan aktif dalam perkara-perkara taat. Sesuatu kesatuan yang menghimpunkan di dalam jiwa mereka iman kepada perkara-perkara ghaib dan menunaikan kewajipan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Syekh Mustafa Al-Maraghi mengatakan iman kepada perkara-perkara ghaib adalah pembenaran secara pasti yang diikuti dengan ketaatan dan penyerahan jiwa. Sebagai tanda orang yang beriman, ia melaksanakan tuntutan iman dan beramal dengan segala yang diperintahkan sebagaimana pada awal surah Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Maka tidak ada yang dapat menghalangi perasaan mereka untuk mengadakan hubungan antara roh mereka dengan Rabbul Alamin. Orang muttaqin tidak takut walam yakhsha illallah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin yang memiliki rasa takut ataupun khauf kepada Allah tidak akan melakukan sesuatu perbuatan maksiat dan tidak akan menyatakan sesuatu ucapan yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, makna ghaib di sini kalangan ulama salaf mempunyai berbeza pendapat. Semuanya adalah benar, menunjukkan umum makna al-ghaib. Abu Ja'far Ar-Razi dan begitu juga Rabi' ibn Anas dan begitu juga daripada Abu Aliyah tentang firman Allah yu'minuna bil ghaib, yakni beriman kepada rukun iman yang 6, yakni percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan yaumil akhir, dan percaya bahawa di sana ada syurga dan neraka. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib sangat mudah membenarkan apa saja yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya peristiwa ketika Nabi pulang daripada Isra' dan Mi'raj. Hampir seluruh penduduk Mekah tidak percaya tentang peristiwa itu kerana mereka menganggap itu adalah satu dusta tak masuk akal. Satu hari, satu malam, Nabi boleh pergi ke Baitul Maqdis daripada Makkah Al-Mukarramah, kemudian malam itu juga naik ke sama dunia, kepada langit Sidratul Muntaha. Di antara sahabat yang yakin tentang perkara ghaib itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan ada sebahagian sahabat juga yang hampir-hampir tidak percaya kepada Nabi SAW. Jika Nabi menjelaskan kepada mereka tentang alam ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, misal tentang alam malaikat, alam kubur, alam barzah, maka mereka akan terus mempercayainya dengan yakin terhadap kebenaran. Para sahabat yakin dengan janji-janji dan masa depan Islam. Begitu juga malaikat Raqib dan Atid akan berkata kepada mereka sebagai saksi kepada manusia. Begitu juga malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat kiraman katibin mengetahui apa sahaja yang kamu lakukan. Seterusnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Maknanya hubungan antara orang yang beriman kepada yang ghaib dan mendirikan salat secara pasti diikuti dengan ketaatan dan penyerahan jiwa. Sebagai tanda iman ialah melaksanakan tuntutan dan beramal dengan segala amal soleh. Maka tidak ada yang dapat menghalangi perasaan mereka untuk mengadakan hubungan antara roh mereka dan kekuatan yang terbesar menjadi sumber alam ini. Maka orang-orang yang muttaqin tidak akan takut, walam yakhsha illallah. Mereka memiliki rasa takut kepada Allah dan tidak melakukan apa-apa sahaja larangan-larangannya. Begitu juga seterusnya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam menasihat kepada kita. Katanya Syekh Abu Hamid, alaqatud dunya ma'al qalbi tamna'u halawatal ibadah. Maknanya hubungan dunia
dengan hati ini kadangkala boleh menahan daripada kemanisan ibadah. Maka dari itu diajarkan kita doa. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dunia ini terletak pada tangan-tangan kami. Janganlah Engkau letakkan dunia di dalam hati kami agar sukar untuk kami melupakannya. Begitu juga sabda Nabi SAW dalam hadis Imam Ahmad dan Nasa'i. Nabi SAW bersabda, hubbiba ilayya at-tib wan nisa wa ju'ilat qurrata aini fis salah. Kesukaan bagiku ialah wangi-wangian dan wanita, dan salat dijadikan bagiku sebagai penyejuk, yakni khusyuk dan tenang. Maka dari itulah salat adalah tempat untuk mereka mendapatkan kerehatan dan ketenangan. Wa yuqimuna as-salah, sifat mukmin yang ketiga, yakni mendirikan salat. Asal makna salah adalah doa, kemudian istilah digunakan dalam syarak sebagai ibadah. Gerakan takbir, rukuk, sujud, perbuatan tertentunya dan dilakukan pada waktu-waktu yang tertentu dan diwajibkan kepada hamba-hamba Allah sebanyak 5 kali sehari. Maka dari itu kita akan ambil bahawa apakah dimaksudkan dengan hikmah, mengapakah salat itu bukanlah secara zahirnya wajib sahaja, tetapi untuk membentuk jiwa, diri, sikap, akhlak seorang mukmin yang sejati. Salat merupakan pendidikan dan pembentukan insan adabi dan masyarakat madani. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada bahagian yang kedua tentang apakah yang dimaksudkan dengan alladzina yuqimuna as-salah, supaya kita akan ambil bahawa salat ini merupakan ibadah yang sempurna dan lengkap. Maka itu insya-Allah semoga Allah panjangkan usia kita dapat bertemu sekali lagi pada tafsiran bahagian pertama surah Al-Baqarah tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.